sampai habis saya buat ulasan ni. Jadi seperti mana yang kita ketahui hari ini, kuatlah cerita tentang parlimen akan dibubarkan. Dan rumus ni bukan sikit-sikit, tetapi memang dah ketara lah cerita pasal parlimen akan dibubarkan. Dan seperti mana yang saya maklum tadi, saya jumpa dengan Datuk CZ Hamidi. Itulah juga yang Datuk CZ Hamidi, Presiden UMNO, nyatakan dalam perjumpaan dengan saya tadi. Pesan dekat saya, dia kata, Gomo, get ready, PRU dah nak hampir. Dan kalau ikut daripada Datuk Sri Zahid cakap tadi, menjangkakan pada bulan Oktober ini. Pada bulan Oktober ini akan parlimen akan dibubarkan lah. Tetapi mungkin raya akan dijalankan lebih cepat daripada bulan 10. Dan ini perkara ini saya rasa semua orang pun dah nampak, dan ramai sebenarnya, ramai. Aku yakin ramai. Termasuk korang sekarang ni yang sebenarnya pun sama juga. Lebih elok bubar je parlimen ni. Betul? Kalau itu hari kita bercakap pasal COVID, yalah sekarang ni pun kita masih berjaga-jaga dalam keadaan COVID lagi ni. Tetapi dengan melihat kerana pihak pemangkang yang gila kuasa ni, kita jadi muak. Jadi bubar parlimen dan adakan pilihan raya ke-15 adalah yang jalan yang paling baik, yang mana menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih siapakah yang menjadi pilihan mereka. Jadi inilah yang saya jumpa dengan Datuk Zahid, dan saya melihat bahawa sememangnya pilihan raya ke-15 ni perlu diadakan dalam masa tahun ini. Kerana inilah juga tahun yang saya rasa kita selalu dengar masa kita kecil-kecil. Wawasan 2020 kan. Jadi wawasan 2020 ni tak ada kereta terbang. Tetapi kita kena jadikan tahun 2020 ini wawasan untuk kita tamatkan terus riwayat politik Atuk, Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, gila kuasa ni, dan Lim Kit Siang, dinosaur ni. Inilah kesempatan yang terbaik. Bila parlimen dibubarkan, ada PRU ke-15, kita kena tamatkan politik mereka ketiga-tiga ni. Enough is enough. Cukup sudah. Macam mana hari ni lah. Aku tak tahu kau perasan tak perasan hari ni. Mereka masih lagi bertelagah siapa nak jadi Perdana Menteri ke-9. Di pihak penyokong Tun Mahathir, nak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri ke-9. Di pihak Anwar Ibrahim pula, nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-9. Malah tempoh hari, apabila Majlis Pakatan Harapan, yang mana Anwar Ibrahim mempengerusikan majlis tersebut, kalau korang baca semua kenyataan media, mesyuarat tersebut tak langsung sentuh tentang rakyat. Dia tak bercakap pun tentang COVID ke, dia tak cakap tentang kebajikan rakyat ke, dia tak bercerita pun tentang peluang pekerjaan yang hari ini dah ramai kena berhenti kerja. Dia tak cerita. Sebaliknya, mesyuarat Pakatan Harapan ni, dia menceritakan tentang rampasan kuasa. Mereka menceritakan tentang untuk take over government. Mereka menceritakan tentang pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan yang lain. Mereka tak langsung cerita pasal rakyat. Jadi, ini dah terlalu menjengkelkan dan memualkan. Dan sebab itulah, aku cakap tadi dengan Datuk Zahid, dia cakap, kalau you tanya rakyat apa yang rakyat kat bawah nak, rakyat kat bawah hari ini, kalau boleh bubar parlimen, mereka nak parlimen dibubarkan. Sebab rakyat kat bawah ni pun dah tak tenteram dah. Dah huru-hara dah. Sebab apa? Serabut. Itu yang aku cakap dengan Datuk Zahid tadi. Kalau betul parlimen nak dibubarkan, kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin nak bubarkan parlimen, go. Cuma aku tanya dengan Datuk Sri Zahid, sebab ramai orang yang bertanya, ni nanti kalau pilihan raya macam mana? Kita tak boleh lagi 3 penjuru. Dan itulah juga yang Datuk Zahid cakap, pilihan raya ke-15 nanti kita tidak boleh lagi 3 penjuru. Bermakna mesti ada kesepakatan, terutamanya dalam Perikatan Nasional ini, untuk pembahagian kursi bertanding pada pilihan raya ke-15. Dan sudah pastilah bila kita cakap kesepakatan pembahagian kursi ini, ianya lebih memeritkan akar umbi UMNO. Sebab, cakap terus sekarang, sebab daripada dulu pun UMNO lah yang paling bertanding banyak kursi. Dan PRU ke-14 pun UMNO yang bertanding paling banyak kursi pun.
Dan hari ini bila sebelum ini bersama dengan PAS, MCA, MIC, mungkin dah ada kesepakatan kerusi-kerusi akan dipertandingkan yang mana UMNO atau PAS atau MCA atau MIC. Tak termasuk di Sarawak lah. Dan hari ini bila bersatu pula join, ditambah pula dengan Syed Azmin Ali ni, yang mana hari ini mereka masuk bersatu, empat dalam bersatu. Jadi sudah pastilah kursi-kursi yang sebelum ini ditandingi oleh UMNO akan mengecil. Dan inilah yang sedang menjadi perbincangan antara pucuk pimpinan Tan Sri Budi Yassin, Datuk Sri Zahid Hamidi, Tuan Guru Haji Hadi dan beberapa pemimpin yang lain untuk memastikan pilihan raya ke-15 kita kena pastikan kesepakatan kita ini untuk lawan Pakatan Harapan. Dan Datuk Zahid bercakap terus terang tadi dengan aku, hari ini tentang pengorbanan UMNO. Dan dia sedang berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada pertandingan 3 penjuru. Kerana matlamat kali ini, macam Datuk Zahid cakap tadi, kita nak menang dengan menang 2/3 majoriti. Dan kalau kita ikut sekarang ni pun, kalau korang buat congak-congak, siapa yang rajin lah kalau kau rajin, kau buat congak-congak, kau kira-kira, kita boleh dapat kursi Melayu Bumi Putera. Jadi cakap kursi Melayu Bumi Putera ni 151 parlimen. Ni, solid ni. Kalau 1 lawan 1, kesedaran orang Melayu dan Bumi Putera yang tinggi, mana-mananya seat yang orang cakap 60%, majoriti Melayu dan Bumi Putera ni, kita boleh menang 151 parlimen. Jadi, untuk apa kita nak gagalkan, sedangkan kita boleh dapat 151 kursi parlimen ini, majoriti 2/3, yang mana dengan 2/3 ini, kita boleh buat macam-macam untuk repair negara ni. Kita boleh repair undang-undang yang ada dalam negara ni. Kalau cerita pasal pemandu mabuk, kalau dapat 2/3 ni, settle sekejap dia, selesai. Dan banyak perkara-perkara lain lagi yang boleh dipinda dalam perlembagaan dengan adanya 2/3 majoriti. Sebagai contoh, penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan kepada agama Islam, penghinaan kepada raja-raja Melayu, yang mana undang-undang lebih ketat boleh digubal dengan adanya 2/3 ini. Dan macam-macam perkara yang ada aku boleh cerita, ada aku tak boleh cerita. Tetapi aku harap korang boleh nampak, dengan ada kuasa majoriti 2/3 parlimen nanti, banyak perkara yang kita boleh ubah untuk memastikan kestabilan politik, keamanan negara ni dan kemakmuran ekonomi ni kita dapat raih bersama. Baik Melayu, baik Cina, baik India, Iban, Kadazan, semua sekali kita boleh. Jadi sebab itu hari ini Datuk Zahid dah cakap, yang penting sekarang ni adalah orang muda. So mesej ni pun khas untuk orang muda. Kerana orang muda ni akan menjadi penentu pada PRU ke-15 akan datang. Orang muda ni betul, dia fleksibel. Aku tak nafikan. PRU ke-14, orang muda lah yang menyebabkan kemenangan Pakatan Harapan. First voters yang betul-betul memang nak swing, nak try perubahan baru, nak test, tak okey, tukar balik. Ini ayat orang muda pada PRU ke-14. Dan begitu juga PRU 15. First voters yang akan pergi ni, first voters yang akan mengundi nanti, pastinya akan berfikiran bahawa boleh try lagi untuk mengundi Pakatan Harapan. Mungkin boleh try jika Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mungkin segala manifesto yang ditabur PRU ke-14 boleh dilaksanakan jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9 akan datang. Guys, saya nak ingatkan dengan semua, segala manifesto tu semua itu dah hancing dah. Memang tak boleh tunai, memang tak boleh buat. Tetapi apa yang lebih penting pada PRU ke-15 akan datang adalah hak kita ni. Hak kita, terutama orang Melayu Bumi Putera ni, untuk memastikan negara ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Semua orang kena ingat, musuh kita adalah DAP. Begitu juga dengan kaum Cina, kaum India. Yang mana hari ini kita nak tekankan, kita nak ingatkan mereka ni. Yang menjadi musuh kita adalah DAP. Yang resis, yang menghasut orang Cina, orang India ni adalah DAP.
Dan sebab itu tidak ada peluang lagi untuk DAP pada PRU ke-15 nanti untuk memberikan mereka ni pengundi Melayu, pengundi mereka. Guys, hari ni kita tengok Tun Mahathir ni agak, orang cakap dia nyanyuk, orang cakap dia gila. Tak kisahlah dia nyanyuk ke, dia gila ke, dia gila kuasa ke. Tetapi kalau kita tengok betul-betul, inilah yang DAP sedang lakukan. Walaupun dia tahu Tun Mahathir tu atuk mengeluarkan kenyataan tak suka DAP, tetapi DAP hari ini terhegeh-hegeh, masih lagi mengangkat atuk sebagai pemimpin mereka. Jadi aku rasa kat sini je korang boleh nampak kenapa DAP beria-ria, masih lagi beria-ria menyokong Tun Mahathir. Sedangkan Tun Mahathir mengkhianati Pakatan Harapan. Tun Mahathir mengkhianati DAP. Korang rasa kenapa? Kenapa mereka percaya lagi dengan Mahathir? Sedangkan orang semua tahu Mahathir tidak lagi boleh dipercayai. Guys, inilah strategi politik yang mana DAP buat. DAP tahu DAP tidak akan berjaya dengan sokongan pengundi Cina semata-mata. DAP tahu jika dia adakan pilihan raya dan DAP bertanding di kursi-kursi parlimen Cina saja, mungkin itu saja yang DAP akan menang. Mungkin. Dan sebab itu DAP memerlukan Tun Mahathir untuk mendapat sokongan pengundi-pengundi Melayu. Aku tak nafikan, ada orang Melayu ni dia memang teruja dengan Tun Mahathir. Apa saja Tun Mahathir cakap, dia kata, ya betul. Begitu juga macam Anwar Ibrahim. Tetapi impaknya kepada Tun Mahathir ni, berkenaan dengan pengundi Melayu ni, sangat besar. Dan sebab itu hari ni aku nak ingatkan korang, inilah strategi DAP. Yang mana dia mempergunakan Tun Mahathir ni untuk mendapat 10 hingga 15% sokongan pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan. Kerana itulah kejayaan mereka pada PRU ke-14. PRU ke-14 semua orang tahu. Orang Melayu mengundi UMNO, BN dan mengundi PAS. Hanya 15% saja orang Melayu, iaitu budak-budak muda ni, first voters ni terutamanya, yang mengundi Pakatan Harapan. Dan inilah strategi yang mana DAP gunakan sekali lagi untuk PRU ke-15 akan datang. Mereka akan try, mereka akan buat, mereka akan lakukan. Asalkan orang Melayu boleh memberikan undi kepada mereka. Kerana matematiknya hari ini kita semua tahu, bila undi Pakatan Harapan yang berkuasa, yang majoriti dalam parlimen adalah puak-puak DAP. Jadi sebab itu, live malam ni aku nak minta tolong dengan anak-anak muda, orang muda yang tengok live aku ni, aku minta engkau orang berfikir. Tak perlu percaya dengan apa yang aku cakap. Aku minta kau orang berfikir saja. Kita ni esok-esok ni, masa depan ni, kita yang mencatur, kita yang mencorak negara ni. Bukan orang lain. Yelah, aku ni dah tua sikit lah. Aku dah 37 tahun. Tetapi untuk adik-adik aku ni, yang 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun, yang mana inilah pemimpin yang ada ni. Kita orang muda adalah pemimpin hari ini. Apatah lagi kalau engkau orang Melayu, engkau orang Bumiputera. Engkau lah yang perlu memastikan negara ini tidak lagi jatuh ke tangan yang salah. Kuasa politik mesti dikekalkan. Apa cara pun kau mesti kekalkan kuasa politik ini. Sebab kita berbeza dengan negara lain, guys. Kita tak sama macam Australia. Kita tak sama macam New Zealand. Kita tak sama. Waimah kita juga tidak sama seperti Singapura. Sebab, sebagai contoh, di Australia, kalau kerajaannya tumbang, pembangkangnya naik, mereka tetap orang putih. Di New Zealand, tumbang kerajaan, naik orang baru, mereka tetap, itulah bangsa mereka. Begitu juga di Singapura. Sebelum ini pun, kaum Cina yang menguasai Singapura. Bila Singapura dihalau keluar oleh Tunku Abdul Rahman, memang negara Singapura tu, yang asalnya tanah Melayu, sebahagian daripada tanah Melayu, memang dah penduduknya adalah berbangsa Cina. Tetapi ini berbeza dengan negara kita. Ini berbeza dengan Sabah, ini berbeza dengan Sarawak. Kita tidak boleh membiarkan kuasa politik ini jatuh ke tangan minoriti. Ini bukan kita cakap, ini bukan cakap resis. Saya cakap ni pun bukan saya nak cakap resis pada orang Cina, orang India, tidak. Tetapi kita sebagai tuan tanah, ini bukan tuan tanah Kedah, kita sebagai tuan tanah, menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan tanah air ni. Kalau bangsa Cina di negara mereka pun, mereka akan mempertahankan tanah nenek moyang mereka. Begitu juga dengan kita orang Melayu, begitu juga dengan Bumiputera Sabah, begitu juga dengan Bumiputera di Sarawak.
seorang muda hari ini adalah yang paling penting untuk memastikan negara ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Hari ini bukan lagi perang angkat senjata. Hari ini bukan lagi pergi godok orang sana sini. Tidak. Hari ini perang melalui kotak undi. Peperangan yang melalui kotak undi inilah yang perlu kita perhalusi betul-betul. Tak perlu masuk politik. Tak perlu masuk parti politik pun. Cukup untuk engkau tahu apa itu kuasa politik. Terjemahkan dalam kotak undi. Berkempen menasihati kawan-kawan yang lain yang mana belum daftar mengundi untuk sama-sama daftar mengundi. PR15 mungkin bulan 10 ni, mungkin cepat lagi 16 September. Macam aku cakap sebelum ni, teori aku 16 September ni hari mengundi. 16 September 2020 ni lah. Mungkin berlaku macam mana tahun 1999. Siapa ingat 1999? Tahun 1999 adalah tahun reformasi. Tahun huru hara dalam negara kita ni. Tahun Anwar Ibrahim dihumban ke dalam penjara oleh Dr. Mahathir. Tun Mahathir humban Anwar Ibrahim ni kerana kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Waktu tu liwat pun ada sekali yang usung tilam puluh kili. Tapi Anwar masuk penjara masa tu kerana rasuah dan salah guna kuasa. Dan tahun 1999 menyebabkan Tun Mahathir melakukan pilihan raya dengan lebih awal. Tetapi bagaimana proses pilihan raya itu diadakan? Kerana semua orang tahu, tahun 1999, yang ni kau boleh study balik. Tahun 1999, dalam keadaan yang kecoh tu, reformasi yang huru-hara negara ni macam nak terbakar Kuala Lumpur ni, Tun Daim waktu itu menjadi Menteri Keuangan.